Dan dalam bahasa Jawa kita dengar pun dengan dia main muzik tintong tintong tintong, kita jadi seram lah dengar kan. Tu jadi seram. Kalau kata Penang pun dia pasang lagu tintong tintong, jangan buat leceh nanti kena dia, mungkin jadi seram juga kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada video kali ni. Alhamdulillah semua sihat kono, sihat kono. Okey lah. Sekarang ni pukul 2 pagi. Aku saja buat video ni pukul 2 pagi sebab nak ambil mood sikit, tengok macam mana keadaan sunyi sepi sikit kan. Agak tenang sikit lah kita nak buat video ni. Lagi mood tu main mood seram. Seram lah tengok aku seram lah. Macam ni lah. Video kali ni kita nak sembang pasal lagu yang meletup-letup dalam YouTube lah. Lagu Lati yang disampaikan oleh Wit Genius dengan Sarah Fajira. Sarah Fajira. Kita kat Malaysia kita ada Era Fajira. Ni Sarah Fajira. Adik-beradik ke apa? Apalah itu kita stop dulu lah. Tengok pada lagu ni agak tersirat jugalah masuk dia tu. Kita pun agak, aku rasa terpanggil lah nak sembang pasal lagu ni kan. Bukan sebab viral, sebab lagu ni tengok ada satu maksud yang tersirat dia agak kuat lah. And video klip dia memang, kalau kita tengok pada video klip pun ada satu momen yang dia cerita dalam video klip tu pun agak sempoi juga kan. Lagu ni agak menarik juga kan, daripada lirik dia yang tersirat. Aku rasa lirik dia banyak benda yang tersirat lah. Lagu ni dalam bahasa Inggeris dan diselit dengan bahasa Jawa dekat chorus dia tu dalam bahasa Jawa. Aku cuba google lah, aku pun tak tahu bahasa Jawa kan. Jadi lirik satu hai, yang satu hai ni video klip dia aku bagi sinopsis sikit lah. Kalau hangpa nak tengok, hangpa boleh tengok sendiri dekat dia punya channel. Aku tak mau tunjuk dalam video aku, takut nanti kena copyright ke apa ke masalah ni. So hangpa boleh tengok sendiri dia punya video klip aku bagi sinopsis sikit lah, cerita sinopsis dia. Video klip tu dia menunjukkan seorang perempuan yang seorang diri di kawasan yang lapang dan ada rumput-rumput, ada daun-daun di sekeliling dia tu. And tiba-tiba seorang lelaki main. Lepas tu lelaki tu satu macam peluk daripada belakang and cakap I love you lebih kurang. I love you semua. Lepas tu perempuan tu satu macam yang senyum seronok kan. Jantan tu peluk dia seronok. Tiba-tiba dia sudah kena rantai kan. Badan dia dalam keadaan belenggu kan. Apa pasal kan. Mungkin tahu lah mereka ni apa pasal kan. Tapi itu dia punya imajinasi dia lah kan, untuk buat satu video klip yang lain pada yang lain. Taraf international juga dahsyat juga. Banyak agak orang putih yang tengok jadi terkejut baru buat tengok dia punya video klip lah. Lepas dah dirantai tu, tiba-tiba Sas bertukar menjadi seorang ahli sihir ke hantu ke, aku tak tahu. Kalau hantu segak juga hantu kan. Tapi tak apa lah, hampa boleh tengok nanti. Lepas dia dah tukar jadi hantu, dia sudah santet, dia sudah bagi santau ke apa, aku tak tahu. Kat lelaki tu sudah mati ya. Jadi dia menang dalam pertarungan antara dia dengan lelaki tu. Perempuan tu menang, yang si sihir ni menang. Itulah sinopsis daripada video klip dia. Okay, boleh tau. Okay, itu pasal video klip. So kita tak mau sentuh pasal video klip. Video klip dia memang awesome lah. Ramai dah orang putih yang tengok terkejut baru tengok dia punya
punya video klip dia memang dahsyat, memang awesome. Memang bagi aku pun memang fantastik lah. Memang best lah dia punya video klip dia. Aku tengok pun satu macam memang kembang kan. Tengok, apa ni, dia ni sudah jadi hantu. Sudah tiba-tiba sudah jadi hantu. Takut juga lah. Tapi sekarang ni kita nak sembang pasal lirik dia. Lirik dia agak pelik lah. Dan kita boleh tengok, kita try ulas satu persatu lah dengan lirik dia. Kita terus pada lirik yang pertama. Okay, bagi aku lirik ni dia mengisahkan satu susuk badan yang berat. Mana nak cakap macam ni, takut lagi orang salah arti benda ni. Fahaman aku sendiri, aku yang rasa benda ni. Takut lagi penulis lirik lebih tahu lah apa yang dia nak sampaikan daripada lirik dia ni. Tapi apa yang aku nampak dalam lirik ni, aku tak mau sebut apa dia, tapi aku cuba ceritakan apa benda yang aku rasa. Hampa sendiri fikir apa dia. Jadi kalau aku cakap lagi, aku yang kena. So aku tak mau cakap ni, biar aku cuma bagi bayangan lah kat hampa. Aku dilahirkan sebagai orang bodoh, merosak semua aturan, kerana semuanya nul, menyangkal semua kebenaran. Dia dalam verse ni bukan dia nak cerita kata dia tu bodoh. Dia ni macam dilahirkan untuk tak boleh nak kata apa-apa, ikut saja. Macam tu lah. Kerana semuanya nul, merosak semua aturan, menyangkal semua kebenaran. Tapi sampai satu tahap dia tak boleh. Dia mesti nak tantang. Dia nak bangkang satu perintah. Itu lah dalam, kalau kita tengok, kita dalam Islam kita tahu apa benda, siapa dia yang bangkang satu perintah ni. Kita tengok pada lirik yang kedua. Lirik yang kedua, semuanya telah berubah. Itu semua terjadi kerana satu alasan. Turun dari tahap pertama, itu bukan suatu yang kita perjuangkan. Benar? Dia cakap semuanya dah berubah. Dulu dia ikut perintah, sekarang ni dia tak ikut perintah, kan? Pasal apa tak ikut perintah? Sebab satu alasan. Apa dia alasan yang dia tak ikut tu? Okay, daripada dia di tahap yang tertinggi sehingga dibenamkan hingga ke tahap yang paling rendah. Dia sehina-hinanya dia. Dan sebenarnya bukan yang tu yang dia nak perjuangkan. Cerita dah. Hampa rasa simak siapa? Aku pun wah, kita tengok balik pada lirik tu lah, kan? Kita pun hang juga bila kita tengok balik. Dah lah dia main video klip dah satu macam, tiba-tiba dia punya lirik dia pun pelik juga kan. Tak tahu ni, mungkin dia punya penulis lirik dia adalah dia punya reason ya. Kita pun nak cakap lebih-lebih pun kita pun tak tahu. So kita cuma dapat rasa-rasa lah. Itu lah kan. Salah anggap lah. Okay. Verse seterusnya, tak pernah menginginkan rasa sakit seperti ini. Merubah diriku begitu dingin dan tidak berperasaan. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Dia nak start warning tu kan. Dia nak start warning. Dia nak bagi tahu dia bukannya nak rasa sakit macam ni. Selama ni dia dah taat, tiba-tiba dia kena rasa sakit macam ni. Dia kata, merubah diriku yang dingin dan tak berperasaan. Sampai dulu yang begitu taat, tiba-tiba dah jadi satu macam, memang tak ada berperi kemanusiaan. Sesuai ya, berperi kemanusiaan. Penting tu, sesuai aku dah tahu. Yang baru dapat bayangkan lah benda yang aku cakap ni kan. Siapa dia susuk tubuh badan siapa yang kita duk cerita sekarang ni. 2 pagi sembang macam dia lagi, dia main mampu. Okay ya, kita teruskan lagi. Okay, sekarang baru sampai dekat chorus lah. Dia main climax lagu dia yang tiba-tiba nak tukar jadi hantu kan. Ini dalam bahasa Jawa lah kan. Aku nak cakap bahasa Jawa pun aku tak erti ya. Bahasa orang putih pun tak apa lah pandai. Aku tak maulah bodohkan diriku dalam video ni untuk cakap orang putih kan.
terangkan dalam bahasa Melayu cukup lah kan. Okey, dalam video kali ini dia terangkan kamu tak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada pada lidahnya. Okey, dalam bahasa Jawa. Dan aku ada tengok jugalah video-video pasal lagu ni. Yang ni dia macam kata pepatah orang Jawa lah. Dia kata-kata pepatah. Macam Melayu pun ada juga kata pepatah macam ni, tapi tak seseram dia lah. Kata Melayu ni kerana mulut badan binasa, macam tu lah lebih kurang kan. Macam orang Penang kata jangan buat leceh nanti yang kena hariak, macam tu lah. Tapi dia dalam bahasa Jawa kita dengar pun dengan dia muzik tintong lah, kita jadi seram lah dengar kan. Tu jadi seram. Kalau kata Penang pun dia pasang lagu tintong jangan buat leceh nanti kena hariak, mungkin jadi seram juga kot. Tak tahu lah kita. Itu maksudnya. Dia cuma kat sini dia kata kamu tak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang hanya ada pada lidahnya. Dia beritahu sebab mulut dia yang tak mau berkata-kata, ya, sehingga dia disalahkan. Faham kot tu? Dia tak mau nak buat apa benda yang diperintahkan, dan dia lafaz daripada mulut dia, daripada lidah dia, dan dia dipersalahkan. Tanpa tahu ke aku cerita pasal siapa ni? Aku tak mau lah nak beritahu siapa. Kau beritahu siapa? Ya apa? Macam lah apa kata ni apa dia. Yang sendiri fikir lah. Boleh kot tu. Mendorong rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang ku tahu, cinta itu adalah berkah dan kutukan. Dia nak bagi tahu sakit yang dia duk rasa bila dah kena kutukan ni, bila dah dibuang ni, setiap hari, setiap saat dia rasa sakit. And yang banyak jumlah dia sampai tak tahu, dia sampai tak terhitung jumlah yang dia rasa sakit tu. Dendam dia tu lah kan? Dan dia rasa cinta ni adalah satu sumpahan bagi dia. Dia rasa menyesal dengan percintaan ni. Dia bercinta dengan siapa? Siapa dia bercinta? Hampa tahu lah. Hampa tahu ke aku cerita pasal siapa dia? Aduh, penat lah aku pukul 2 pagi aku nak cerita pasal siapa. Hampa tak faham lagi apa pening lah. Tak aku bagi sinopsis dah. Okey, orang boleh. Okay. Lepas tu lirik dia berulang balik kan. Everything has changed. Macam tu lah dia melodi dia sikit. Ini sikit pukul 2 pagi tak rasa macam mana kan. Aku nak ni lebih-lebih pun lagi tersasul lagi, malu. Tapi macam tu lah lirik dia kan. Tapi bagi aku, dalam kata yang tersurat lirik ni, dia nak bagi tahu yang seorang perempuan ni diinaya oleh seorang lelaki dan dia bersifat dendam dengan lelaki tu. Macam tu. Tapi apa yang aku faham, kalau kita tengok balik pada lirik ni, macam kita orang Islam, kita tahu ada satu benda apa ni nak cakap, satu makhluk ni yang pada awalnya dia ni sebagai orang yang dipercayai dan akhirnya dibuang daripada tempat tu atas alasan dia tak membuat satu perintah dan dia berdendam. Yang tu aku nak hampa tahu, takkan hampa tak tahu siapa dia kan. Famous ni dia ni. Mohon tahu mana. Pagi sembang masa dia. Aduh. Macam tu lah lirik dah lebih kurang. Aku nak beritahu, aku nak jelaskan teruk-teruk dalam video ni pun lagi orang marah aku. Aku jenuh nak menjawab pula penat kan. Tapi tu lah macam aku cakap ni, dia nak ceritakan pasal satu makhluk ni kan.
Itulah pada video kali ini.